Aubrey Bennett, betul kan? Awak silap orang salah. Aubrey, ada orang cari awak. Jadi awaklah Aubrey Bennett. Jangan pergi lagi. Bapak awak, Frank Bennett, berhutang 2 juta dengan kami. Awak belum bayar lagi. Saya tak paham langsung apa yang awak cakap. Tak nak bayar? Hah? Makoni? Hei! Jaga baik-baik kami berdua, dan kami boleh bagi awak beberapa hari lagi. Ayah, apa awak buat di sini? Hai, Dia pergi mana? Berhenti di situ. Jangan lari, si jalang. lupakan saja. Saya tak akan bayar hutang Frank. Sama ada awak bayar atau tidak, bukan awak yang tentukan. Berhenti di situ. Macam mana dia boleh lari secepat nih? Jangan lari, jalang, berhenti. Ini, Macam mana kita boleh bunuh orang? bos, kita buat macam mana? Kita buat macam mana? Ada orang mati. Awak, apa awak tengok? Kami tak kenal dia. Betul, awaklah yang langgar dia. Mati atau cacat, tak ada kena-mengena dengan kami. Jom kita pergi. Dia dah pergi. Aduh, kepala saya sakit sangat. Saya harap saya tak ada gegaran otak. Gaji saya yang hilang, bayaran perubatan, semua nih. Kereta ada dashcam, dan ada kamera keselamatan di sana. Saya oke. Awak tak perlu bayar bayaran perubatan dan gaji yang hilang. Kepala saya tak rasa pening lagi. Ini keajaiban perubatan. Keajaiban. Saya tak akan ambil masa awak lagi. Awak pergi dulu. Bye-bye. Tunggu sekejap. Tunggu sekejap. Ada apa lagi? Apa yang kamu buat? Aku beri amaran. Aku tahu ilmu bela diri. Sangat serupa. Dia rupa macam dia. Sangat serupa. Jake, adakah kamu berminat untuk jadi kakak aku? Lawrence, anak perempuan makcik kamu, diculik lebih 10 tahun dahulu dan dia masih belum ditemui. Sebelum aku mati, tolong aku mencari dia. Aku akan mencari dia. Aku janji. Kakak? Tahun apa nih? Masih guna ayat cinta yang klise itu? Jangan salah paham. Jika kamu setuju membantu aku berpura-pura, sebut harga kamu. Monroe Group. Kamu Lawrence Monroe yang terkenal itu? Tunggu. Kenapa CEO Monroe Group teratas Rivermore akan mencari aku? Setelah kamu membuat keputusan, hubungi aku bila-bila masa. Sudah tentu, lebih cepat, lebih baik. Tunggu. Bolehkah aku betul-betul sebut harga sendiri? Insect Monroe. Apa yang bawa awak ke sini? Saya serahkan dia pada awak.
Buang semua yang dia pakai. Serah pada saya, jangan risau. Mari, sayang. Jom kita pergi. Insect Monroe. Awak berpuas hati. Bolehlah. Selesaikan bil tu. Terima kasih. $300.000. Dalam beberapa menit je, kita dah habiskan $300.000. Ingat status awak sekarang. Awak sepupu kepada CEO kumpulan Monroe. Janganlah buat hal untuk jumlah yang kecil macam ni. $300.000 itu duit sikit ke? Patutlah. Dunia kapitalis bukanlah sesuatu yang orang kampung macam saya ni boleh faham. Cik Rutherford, boleh saya tanya kenapa awak pulang ke negara ini secara tiba-tiba? Kerana cinta. Saya dengar Fiona Rutherford tinggalkan bekas kekasihnya. Sebelum pergi ke luar negara, saya nak tahu lelaki mana yang bertuah. Sampai ditinggalkan oleh si cantik, Fiona Rutherford. Elo, Lawrence, saya dah balik. Saya nak makan malam dengan awak. saya sibuk. Saya baru dengar sesuatu. Tadi macam suara Fiona. Itu tadi? Mari kita tambah satu peraturan lagi. Jangan sesekali sebut apa-apa. Pasal Fiona, depan saya. Saya bebas nak buat begitu. Awak nak kebebasan? Atau potongan gaji? Encik Monroe, janganlah awak risau. Saya suka perasaan dikekang. Nenek, tengok. Siapa saya bawa? Nenek, Lawrence. Rupanya jumpa awak. Mari biar saya tengok betul-betul. umur dah lanjut, tapi sepanjang hari disambung dengan mesin terbaring sini. Mesti sama macam mak, sakit sangat kan? Awak macam dia? Memang macam. Awak memang rupa mak awak. Saya dah gagal awak berdua. Saya biar awak menderita di luar sana lama sangat. Mak awak mesti benci sangat dengan saya. Dengan nenek ingatkan kami, Aubrey tak menderita langsung. Dan mak selalu cakap perkara paling bertuah dalam hidup dia, ialah jadi anak nenek. Anak mak yang malang. Donna, saya jumpa anak awak. Untuk awak. Nenek, Nenek, tolong bangunlah. Nenek tak boleh tinggalkan kami. Nenek dah bekerja keras untuk keluarga Monroe selama ini. Dan sekarang, saya akhirnya jumpa anak perempuan makcik saya. Nenek, buka mata nenek dan tengoklah dia. Nenek. saya rasa bila ada bunyi bip yang panjang, dan ia bertukar jadi garisan lurus, barulah jantung benar-benar berhenti. Adakah? Betulkah? Awak pasti? Nampaknya nenek cuma betul-betul penat dan tertidur. Encik Monroe, awak okay tak? Saya. Dah 20 tahun tak ucap terima kasih pada sesiapa hari ini. Tapi nama awak, bukankah? Apa-apa pun, terima kasih atas bantuan awak hari ini. Sejak kemalangan makcik saya,
Nenek tak pernah dapat tidur nyenyak macam ni lama dah. Sebenarnya, Nenek Monroe cuma mengingatkan saya pada ibu saya sendiri. Dia sama macam Nenek Monroe, terlantar bertahun-tahun. Saya tak boleh sembuhkan ibu saya, tapi buat Nenek Monroe rasa lebih gembira sikit sudah memadai bagi saya. Jadi dia begitu obses dengan duit, hanya untuk bayar rawatan ibunya. Encik Monroe, saya rasa saya makan sesuatu yang tak elok. Oh. Pergilah, cepat sikit. Zachary, saya tak perlukan gelaran. Saya merayu, jangan tinggalkan saya. Tapi saya tak sayang awak lagi. Saya tak percaya. Saya tak percaya awak. Awak kata cinta tak akan hilang. Sayang, cinta tak akan hilang. Ia cuma beralih pada orang lain. Beralih? Sebab saya dah jatuh cinta pada orang lain. Tengoklah, sendiri. Bukan saya. Awak nampak. Saya dah jatuh cinta dengan orang lain. Bukan macam tu. Saya doakan awak bahagia. Zahari. Saya harap awak lebih bahagia daripada saya. Alamak, itu sebenarnya berkesan. Terima kasih untuk hari ini. Siapa sebenarnya awak? Berlagak tak tahu malu di siang hari bolong. Sekarang saya tengok awak. Awak sebenarnya comel juga. Kenapa awak tak pertimbangkan? Untuk jadi teman wanita ke 67 saya? Aubrey, awak buat apa? Tenang. Awak betul-betul nak guna bilik air di sini? Tidak, Encik Monroe. Ada orang mencurigakan di sini. Lawrence, lama tak jumpa. Zachary, kenapa awak balik? Bosan dengan makanan di sana, jadi saya balik. Awak tahu gadis ini? Ini, Zachary Preston pasti akan lawat keluarga Monroe sekarang dia dah balik. Saya tak boleh biarkan dia tahu identiti sebenar Aubrey. Dia anak perempuan makcik saya, Aubrey Bennett. Dia sepupu yang hilang lebih 10 tahun tanpa kesan. Jumpa lagi. Saya nak pergi. Hei, jangan pergi. Saya belum habis tanya lagi. Sepupu. Menarik. Encik Monroe, awak sakitkan saya. Dalam masa awak pergi ke tandas, macam mana awak boleh terlibat dengan Zachary? Kalau saya kata, saya digunakan sebagai bidak, awak percaya tak? Bidak? Lupakan. Apa-apapun. Ingat ini. Zachary itu musang. Kalau awak tak nak rahasia awak terbongkar, jauhkan diri dari dia. Apa? Rahasia apa? Nenek dah bangun. Budak baik, semuanya terima kasih pada awak saya rasa sangat ceria. Rahasia apa yang awak berdua dengan Lawrence baru cakap tadi? Nenek, fokuslah untuk sembuh di hospital. Mulai sekarang, saya pasti akan kerap melawat nenek. Tak payah datang melawat nenek. Nenek jangan risau. Aubrey sangat gembira untuk melawat nenek. Lagipun, Hospital bukanlah tempat yang menyenangkan. Balik rumah, memandangkan Aubrey dah balik, dia semestinya kena balik rumah. Betul tak? Balik rumah. nenek belum sembuh lagi. Macam mana dia boleh balik rumah? Siapa kata nenek belum sembuh? Nenek rasa dah lebih baik sekarang. Dr. Charles, beritahu mereka. Betul tak? Jangan risau, Encik Monroe. Penyakit Puan Tua kebanyakannya berkaitan dengan keadaan fikirannya. Sekarang dia dah ceria, kesihatannya akan bertambah baik secara semula jadi. Nah, jom balik rumah. Wah, ini memang keajaiban perubatan sebenar. Encik Monroe yang hebat, sebenarnya ditipu oleh neneknya sendiri. Kisah yang menyedihkan, cukup untuk buat sesiapapun menangis. Ma awak, dengan awak, dua-dua ada alahan. Makan di luar, tak seberhati-hati makan di rumah. Mesti banyak susah awak di luar sana. Ayuhlah, mari kita balik. Nenek masak makanan sedap untuk awak. Saya, Jom kita pergi. Nenek, bagaimana dengan bagasi? barang antik. Buatan tangan. Tempahan khas. Memang seperti yang dijangkakan daripada keluarga Monroe, keluarga teratas di Rivermore. Kalau saya jual barang-barang nih, secara dalam talian, saya boleh jadi kaya. Rancang nak jual semua nih untuk dapatkan duit?
Apa yang awak cakap nih, Encik Monroe? Mana mungkin? Saya ada pikiran macam tu? Lebih baik jangan. Lagipun, barang-barang dalam bilik nih, walaupun awak kerja sejak dari awal zaman, sejak dari mula awak bekerja, awak tetap tak mampu miliknya. Apa nih? Itu. Semua benda yang nenek saya suka. Memandangkan awak berlakon. Jadi profesional sikit. Faham? Jangan risau, Encik Monroe. Saya pasti akan dapatkan setiap sen daripadanya. $5 juta saya. Kapitalis memang tahu cara hidup. Diam sikit. Nenek tengah tidur. Tualah aku. Diam sikit. Kau nak seluruh keluarga Monroe tahu kau macam ni? Cuma retak halus je. Tak serius pun. Rehatlah beberapa hari. Terima kasih, doktor. Tangan kau masih sakit. Encik Monroe, kau nampak semua kan? Nampak apa? Beritahu aku. Teruskan. Aku akan terima. Jangan fikir terlalu banyak. Rehatlah sikit. Aku akan tanggung gaji kau yang hilang. Terima kasih, Encik Monroe. Cukup baguslah. Tak payah rasa tak yakin. Apa yang cukup bagus? Lawrence Monroe. Lawrence, saya dah balik. Saya takkan pergi lagi. Cik Rutherford, kita dah putus. Sama ada awak tinggal atau pergi sekarang tak ada kena-mengena dengan saya. Saya ada hal nak buat, jadi saya nak pergi. Jangan, Lawrence. Saya tahu saya salah. Bagi saya satu peluang lagi. Saya merayu pada awak. Apa yang awak buat sorok-sorok sana? Mari sini. Hai. Awak Fiona Rutherford, kan? Hello, maaf. Awak siapa? Hello? Saya Aubrey Bennett. Saya anak buah Encik Monroe. Dia sepupu Lawrence. Sepupu yang dia dah cari bertahun-tahun. Zachary, awak memang tak ada kerja ke baru balik je. Ini hal keluarga. Tak ada kena-mengena dengan Cik Rutherford atau mana-mana orang luar. Lawrence, Jangan jerit. Bisingnya awak masih sama. apa saya buat bukan hal awak? Ini hospital keluarga saya. Kalau awak bising macam ni, kalau buat kecoh, Awak, tolong keluar. sepupu, mak saudara Lawrence kehilangan suami bertahun lepas, tinggal seorang anak perempuan yang diculik dulu. Mana datangnya sepupu nih? Lawrence mesti sorok sesuatu dari saya. Dan dia main sorok-sorok dengan saya. Anak awak, Aubrey Bennett, laju betul lari. Kejar dia, hampir-hampir mati saya. Tengok kecederaan pada saya nih. Semua nih terima kasih pada anak awak. Bos, tolong kasihanilah saya. Semua salah Aubrey. Bila saya balik, saya pasti ajar dia. Bos, Ajar? Duit saya mana? saya ada. Bos, ada 200,000 dalam kad ni. Duit untuk rawatan isteri saya. Aubrey kata bila dia dah kerja, dia akan masukkan duit ke dalam ni selalu. Tolonglah bos, lepaskan saya. Saya percaya awak sekali lagi. Kalau awak main helah lagi, saya bunuh awak. Yom. Awak siapa? Saya
Datang nak tanya pasal anak awak, Aubrey Bennett. Aubrey? Kenapa awak tanya pasal dia? 100,000. Asalkan awak beritahu saya berita tentang anak perempuan awak, 100,000 ini jadi milik awak. Aubrey, dia sebenarnya. Kalau awak tak bagi duit nih, percaya atau tidak, saya akan cabut tiup oksigennya. Awak tak boleh pergi. Apa-apa pun, sama ada bagi duit hari ini, atau saya mati sama-sama dia. Ada 200,000 dalam Katni. Mulai bulan depan, saya akan masukkan duit ke dalamnya. Cukup. Barulah macam tu. Tapi satu perkara, untuk 3 bulan akan datang, awak tak boleh beritahu sesiapa tentang hubungan kita. Kalau tak, awak tak akan dapat sesen pun. Siapa Aubrey? Saya tak kenal dia langsung. Awak sendiri yang cakap tadi. Cakap apa? Awak cakap apa nih? Kalau awak asyik mengganggu saya akan patahkan hidung palsu awak. Awak. Saya nak tengok betul-betul apa awak ni. Aubrey. Aubrey, Ya, awak ni suka sangat mengumpat ke? Tak nak naik kereta atau nak balik? Ensik Monroe. Tak senang saya nak buka pintu. Ensik Monroe. Memandangkan tangan awak cedera, awak patut beritahu lebih awal. Encik Monroe, jadi awak dan Cik Rutherford, awak berdua. Awak ni suka sangat mengumpat ke? Sangat obses dengan drama? Ya, ini kali pertama saya berjumpa orang besar macam awak berdua. Saya cuma ingin tahu. Ini, Keluarga Monroe dan Rutherford mengikat pertunangan 3 tahun lalu. Mulai sekarang, saya menyerahkan Fiona kepada awak. Ini ucapan awal untuk kerjasama yang berjaya antara kita. Bersulang. Saya tak minat dengan percintaan. Memandangkan saya tetap perlu kahwin atas sebab perniagaan, saya cuma setuju sahaja. Hari ini, pelakon pemenang anugerah Fiona Rutherford berlepas ke AS untuk projek terbarunya. Lawrence, saya di pintu masuk kapal terbang sekarang. Kalau awak. Selamat menerbangi. jadi, awak cuma ucapkan selamat menerbangi? Itu sahaja? Apa lagi? Memang macam awak lah. Apa-apa pun, mulai sekarang, jangan mengumpat pasal saya secara terbuka. Tapi saya, RM500 potongan untuk setiap soalan. ya, Encik Monroe. Saya janji saya tak akan tanya apa-apa lagi. Tali pinggang keledar. Oh, Aubrey, awak okey ke? Teruk ke? Jangan risau, Nenek. Cuma kecederaan kecil. Tak serius pun. Nanti saya oke. Oh, leganya hati. Awak mesti lapar selepas semua ni. Ya. Nah, makan bubur ni. Terima kasih, Nenek. Bubur makanan laut nih sedap. Rasanya gurih dan manis. Apa? Bubur makanan laut? Bukannya awak Allah kepada makanan laut? Cakap, kau akan naik ruam. Ini teruk, macam mana aku boleh lupa yang sepupu aku alergi terhadap makanan laut sejak kecil. Kenapa tak ada reaksi? Kau tak alergi ke? Lawrence, makcik dan sepupu kau memang alergi terhadap makanan laut sejak kecil dan keadaannya sangat teruk. Kau pasti yang Aubrey, ini anak makcik kau? Nenek. Aku membesar di jalanan. Tak pernah cukup makan atau pakaian hangat untuk dipakai. Kadang-kadang, bila tak jumpa langsung makanan laut yang orang buang pun, aku makan juga. Sekali gigit je, terus naik ruam. Aku garu sampai berdarah, lepas tu aku terus makan je lagi. Aku secara literal, paksa badan aku jadi tak sensitif. Nenek, Aubrey ini memang hidup susah. Oh, jangan risau, Aubrey. Dari sekarang, kau ada sepupu kau dan nenek kau.
Kami tak akan biarkan kau merana lagi. Baik. Jadi, puas hati tak dengan lakonan hebat aku, Encik Monroe? Profesional. Terima kasih atas pujian. G. Aubrey. Encik Monroe. Aubrey. Encik Monroe. Kenapa awak tidak tangkap saya? Tiada bos bertindak sebagai perisai manusia untuk pekerja. Awak kapitalis jahat. Ngomong-ngomong, nenek belum mengambil obatnya tepat pada masanya akhir-akhir ini. Dia juga hilang selera makan dan kelihatan sangat lesu. Lepas tu, Hei, jangan lupa. Menjaga nenek gembira dan sihat adalah tugas awak. Encik Monroe, saya bukan dokter, paling banyak saya cuma teman, dan saya rasa sekarang nih. Saya tidak kisah kaedah apa awak guna. Asalkan awak boleh buat nenek makan tepat pada masanya dan tidur lena. Jumlah pada cek ini adalah untuk awak isi. Betul ke? Sudah tentu ia betul. Tak kira apa cara pun. Jangan risau, Encik Monroe. Menyelesaikan masalah awak adalah tugas mutlak saya. Inilah tempatnya. Aubrey, kenapa awak tiba-tiba bawa saya ke sini? Datang ke sini jelasnya untuk cari sedikit kebahagiaan. Kebahagiaan? Jom pergi. Hai, cantik. Alamak. Dengar sini, lelaki muda ni pandai sangat bermanis mulut. Dah tua macam ni pun, diorang masih panggil saya cantik. Jangan cakap macam tu, cantik. Betul tu. Kami takut awak rasa kami terlalu muda dan membosankan. Teruskan. Tunjukkan gerakan terbaik awak. Boleh tahan? Aubrey, Lawrence tahu tak kita dekat sini? Nenek, jangan risau. Encik Monroe, sepupu saya sangat sibuk dengan kerja. Dia takkan tahu kita dekat sini. Dia takkan tahu. Nenek, hari ini kita tak minum ubat herba. Kita pun tak makan makanan kesihatan. Kita buat apa saja yang buat nenek gembira. Boleh? Boleh. Apa saja yang buat saya gembira. Saya tak percaya cerita dongeng. Kenapa teh susu ni pahit? Nenek, ni tren terkini dalam kalangan anak muda. Memang populer sangat. Coba lagi. Baiklah. Macam mana? Saya kena cakap. Ni memang sedap. Kan? Haa. Ayo, jom kita menari. Aubrey, awak bawa nenek ke mana? Encik Monroe, bising sangat dekat sini. Saya tak dengar. Apa awak cakap? Kenapa bising sangat dekat sana? Encik Monroe, jangan risau. Saya pastikan nenek makan kenyang dan tidur lena. Polis, bahagian jenayah. Pada usia awak tak patut datang ke bar macam budak-budak. Kalau nak dengar opera, dengar je kat rumah. Baiklah. Terima kasih atas bantuan awak hari ini. Jaga diri. Cakap kuat sikit. Ada apa? Oh, peningnya saya. Nenek, oke ke? Lawrence, cepat bawa nenek balik. Awak oke ke? Mari. Ambil masa sikit. Saya suruh awak buat nenek gembira. Bukan bawa dia pergi tempat macam tu dan main-main.
Apa maksud awak main-main? Tempat tu sah belaka. Awak masih nak membantah. Awak ada sedar tak berapa kuat bunyi speaker kat sana? Kualiti udara pun teruk. Dengan ini pun, kalau apa-apa terjadi, kat nenek, lepas minum ini, orang macam awak takkan boleh ganti rugi. Baik. Nyawa macam saya tak berharga macam awak. Tapi semua yang saya buat adalah untuk nenek. Awak kata nenek tak suka makan ubat, jadi saya letak ubat dalam cawan milk tea ini supaya dia tak sedar dan minum. Bag bungkusan tu sebenarnya makanan sihat yang Puan Mai buat. Ini memang ubat herba. Nenek cakap dia dulu suka tengok opera dengan Atuk. Sebab tu, saya cari penyanyi lelaki profesional tu untuk persembahkan untuk dia. Tapi saya tak sangka lepas semua yang saya dah buat, awak masih tunjuk dan jerit depan muka saya. Saya cuma nak cari duit untuk bayar rawatan mak saya. Lawrence, hak apa awak ada untuk hina saya macam ni? Jangan menangis. Kita baru sahaja tanda tangan kontrak, bukan macam saya punya awak. Kenapa saya tak boleh menangis? Saya nak menangis kalau saya nak. Berhenti menangis. Diam, jangan nangis. Nak nangis aku, bukan salah aku. Tolonglah jangan nangis. Apa nih? Hati. Hati lautan. Betul, hati lautan. Untuk aku ke? Ya, untuk kau. Masih nak nangis lagi? Tak ada. Aku salah tentang kau hari ini. Sejak kau datang sini, nenek jadi sangat gembira. Maafkan aku. Ini sebagai ganti rugi. Bila mak aku udah sihat, aku akan bagi dia pakai rantai leher nih. Duit 5 juta dari kontrak kau lebih dari cukup untuk beli rantai leher nih. Duit nih untuk bil rawatan mak aku. Penyakit dia macam lubang hitam keuangan. Aku tak pasti 5 juta pun cukup ke tak. Teruk sangat ke dia sakit? Frank Bennett tuh kaki minum dengan kaki judi. Setiap kali dia mabuk, dia pukul mak aku separuh mati. Kau buat apa kat sini? Perempuan tak guna. Semua salah kau. Kau buat apa? Kau bagi aku anak perempuan tak guna. Aku hilang setiap sen pun sebab kau. Aku bunuh kau. Ayah, jangan pukul mak. Keluar. Frank, jangan sentuh anak aku. Aubrey. Berani kau lawan. Aku tunjukkan. Kesihatan mak aku memang tak pernah baik. Untuk besarkan aku, dia pergi kerja setiap hari dengan badan penuh lebam. Akhirnya, kesihatannya runtuh sepenuhnya. Sekarang, aku cuma nak dokter terbaik dengan ubat terbaik untuk selamatkan mak aku. Tak kira apa kosnya. Jadi, lakon aku cukup baik ke untuk tipu kau? Bosan betul. Aku tak perlukan belas kasihan sesiapa. Lawrence, keluar sekarang juga. Memalukan betul kau. Tengok apa kau dah buat. Ini tengah malam. Apa yang kamu buat di rumah nenek? Lihatlah diri kamu. Pewaris keluarga Monroe dan Ibu Monroe ditegur oleh polis pada tengah malam. Apa orang akan kata tentang keluarga Monroe? Di Rivermore, keluarga Monroe tak perlu jawab kepada sesiapa. Aku rasa kamu hanya cuba rosakan reputasi keluarga Monroe. Rosakan? Gregory Monroe, kamu dah lupa. Siapa yang ditahan sebab berjudi? Dan siapa yang habiskan banyak duit untuk bail kamu keluar? Kamu memang berani. Lawrence, macam mana kamu berani panggil ayah kamu dengan nama dia? Aku akan ajar kamu. Gregory, kamu dah hilang akal. Ini anak perempuan makcik aku. Anak Donna Monroe. Jangan. Dia penipu yang kamu bawa balik. Aku rasa kamu bawa orang palsu balik untuk kurangkan saham aku kan? Aku beri amaran, Lawrence, saham Donna tak boleh diambil oleh sesiapa. Dan kalau itu idea aku untuk Aubrey menerima saham Donna,
Mak, kenapa kamu belum tidur lagi? Dengan anak yang setia macam kamu, tak hairan aku boleh tidur. Aubrey anak Donna. Esok, dia akan mulai kerja di Monroe Group. Untuk kamu, kalau kamu berani buat masalah lagi, aku akan keluarkan kamu dari Monroe Group. Aubrey, muka kamu oke ke? Oke. Cuma sepupu aku. Aku akan ambil obat. Oh, Lawrence. Nenek, adakah hubungan sepupu saya dengan pakcik saya sentiasa seburuk ini? Lawrence, budak yang baik. Tapi bapaknya, Saya cuma berjudi sikit-sikit dengan kawan-kawan. Siapa suruh awak cakap dengan nenek? Nenek kata berjudi itu tetap judi. Tak kira nilainya. Salah awak sebab berjudi. Baik. Rasa dah besar dah ya. Berani membantah ayah sendiri. Itu balasan sebab jadi tali barut. Pak Cik awak seorang penjudi tegar. Dan saya pun dah tua. Lawrence, dalam usia muda, terpaksa memikul beban keluarga Monroe. Yang seorang penjudi boleh melahirkan anak yang begitu cemerlang. Rasanya anak tidak mengikut bapaknya. Aubrey, Lawrence. Sebenarnya dia. Teruskan letak tuam itu. Saya tak nak pembantu saya datang kerja dengan muka bengkak setiap hari. Pembantu? Siapa? Saya? Kecuali saya ada sepupu kedua. Memandangkan nenek dah beri kata, saya akan latih awak sendiri. Tak. Saya tak sesuai jadi pembantu. Saya rasa lebih baik saya duduk di rumah dan temankan nenek. Saya belum sampai sebulan pun. Awak nak saya buat kerja luar dan kerja lebih masa? Saya tak nak. Nenek nak awak buat, jadi awak kena buat. Faham? Tapi saya akan bayar awak lebih. anak muda kena rajin bekerja. Lawrence, tolong, timbunkan saya dengan kerja. Lawrence, saya dah tunggu lama sangat untuk awak. Oh, aku memang tahu aku salah. Setiap saat aku berada di luar negara, aku sangat merinduimu. Tolong beri aku satu peluang lagi. Apa yang kau buat di sini? Hai, Mulai hari ini, Aubrey ialah pembantu aku. Kau masuk ke pejabat aku tanpa kebenaran. Aku boleh panggil polis, dan kau akan ditangkap. Dia? Sebagai pembantu kau? Atas alasan apa? aku ada hal nak buat. Aku tinggalkan korang berdua. Aubrey ialah sepupu aku. Tak perlu ada alasan. Tapi dia... Kau betul juga rupanya. Aubrey itu cuma anak penjudi. Dia langsung tiada kaitan dengan keluarga Monroe. Macam yang aku sangkakan. Aubrey itu penipu. Jadi kenapa dia mendekati Encik Monroe? Tentu sekali untuk menggoda Lawrence. Sepupu Lawrence, anak perempuan sulung keluarga Monroe, anak perempuan Donna Monroe, betul? Ya, kenapa tiba-tiba sebut pasal nih? Mengesahkan pertalian keluarga ni perkara besar, terutamanya untuk keluarga kaya macam Monroe. Kalau ada kesilapan, aku rasa mungkin kita patut bawa kau buat ujian DNA. Wah, tengoklah awak. Bergurau saja. Kenapa awak nervous sangat? Memandangkan Lawrence sudah mengakui awak sebagai sepupunya, maka sebagai kakak ipar awak nanti, macam mana saya tak percaya? Fiona, kalau awak rasa bosan sangat, balik rumah cari kerja lain yang lebih baik. Jangan buat hal di sini. Lawrence, macam mana awak boleh cakap dengan saya begitu? Lagipun, saya kan kakak iparnya, kan? Awak... Apa? Baik, saya dalam perjalanan. Akhirnya, awak sampai. Tanda tangani dokumen dan bayar yuran dengan segera. Baik, kami akan mulakan pembedahan dengan segera. Awak memang lain macam. Tak ada sesiapa di sini pada saat genting macam ni. Tak ada di sini? Bukankah ayah saya yang jaga dia di sini sepanjang masa? Saya dah lama tak nampak dia. Saya pun tak tahu dia pergi mana.
Frank, tak guna betul awak nih. Pergi mana awak tinggalkan mak saya lagi? Mak awak? Bukankah Puan Dona dah lama meninggal? Jadi mak yang awak cakap nih siapa? Sepupu? Kenapa awak ada di sini? Ini hospital keluarga saya. Saya cuma merayau-rayau sebab bosan. Kalau bosan, seluruh Rivermore tak cukup untuk awak? Adik, kita berdua kawan zaman kecil. Kita pernah bertunang juga. Kalau awak ini penipu, saya akan sangat kecewa. Kawan zaman kecil, dengan Zakari ini, Lawrence tak beritahu saya tentang lelaki ini. Kenapa awak sangat senyap? Awak malu ke? Atau awak? Bukan sepupu Lawrence langsung? Mana boleh jadi macam tuh? Sepupu saya tak mungkin tersilap orang. Dunia ini tak ada yang mutlak. Kalau awak tak jelaskan, saya akan pergi ke keluarga Monroe sekarang untuk dedahkan siapa awak sebenarnya. Encik Monroe, kalau identiti saya terbongkar, macam mana? Macam mana? 5 kali ganda. Tak, 10 kali ganda denda. Tak, 10 kali pun tak. Saya tak akan bayar sesen pun. Awak nak teruskan lukakan saya lagi? Saya dah hidup sendiri sejak kecil. Ibu angkat sayalah yang bersusah payah besarkan saya. Awak nak saya duduk diam je tengok dia sakit teruk. Ibu angkat? Ya, ibu angkat saya. Kalau tak, macam mana seorang budak kecil, comel, dan lemah boleh membesar? Kalau awak takkan biarkan dia mati kan? Saya. Aubrey awak masih baik hati macam dulu. Zakari, awaklah yang paling faham saya. Saya pergi dulu. Baiklah. Elo, saya nak tempah ujian DNA. Alamak. Kalau lambat, elaun kehadiran aku hilanglah. Lama tak jumpa, Aubrey. Apa yang kamu buat kat sini? Kamu tanya bapak kamu sendiri. Frank si tak guna itu. Frank tak ada kena-mengena dengan aku. Kalau kamu cari orang untuk bayar hutang, cari dialah. Jangan cari aku. Kita belum habis bercakap lagi. Nak pergi mana? Kalau Frank tak hilang tanpa kabar berita sejak beberapa hari ini, adakah kami akan cari kamu? Kalau dia hilang, itu masalah dia. Bagi aku, dia mabuk sekarang nih di dasar sungai mana entah. Perempuan ini berhati batu. Bapak sendiri pun dikutuk. Cukup cakap, bayar sekarang. Kalau tak, aku pastikan hari ini kamu habis. Tengok, apapun kamu cakap, aku tak ada duit. Aku beritahu kamu, ada kamera keselamatan di sana. Hati-hati, nanti aku buat kamu masuk lokap. Kamu nak buat cara susah kan? Kenapa buang masa cakap dengan dia? Kalau dia tak bayar hari ini, kita jual je dia. Tangkap dia. Berani kamu buat kacau di depan Monroe Group? Rasanya kamu udah lama nak mati. Encik Monroe, apa awak buat di sini? Ini syarikat saya. Saya tak boleh ada di sini ke? Siapa awak nih? Berani awak sentuh saya? Orang terakhir yang coba nak tunjuk kuat depan saya dah lama dalam penjara. Cukup cakap. Tangkap dia. Orang ini kerja apa sebenarnya? Hebat betul dia lawan. Mari, jangan berhenti. Baru nak panaskan badan. Awak si jalang, awak tunggu je. Saya akan pastikan awak bayar untuk semua yang awak buat hari ini. Dah lari dah, bosan betul. Encik Monroe memang hebat. Cool betul dia melindungi isteri macam tu. Perempuan di sebelahnya tu mesti bakal Puan Monroe. Aubrey, si jalang tu. Dia macam hantu yang tak nak hilang. Saya nak koyak muka dia. Hei, bertenang sikit. Dia cuma perempuan, dari tempat kotor. Tak payah nak marah sangat. Tapi dia menggoda Lawrence macam tu. Awak nak saya cuma duduk tengok je ke? Memandangkan awak tak percaya dia berada dekat Encik Monroe. Kenapa tak simpan dia di depan mata awak je? Bukankah itu lebih baik?
Berhati-hati. Saya tahu. Tadi awak nampak agak hebat. Tapi akhirnya awak tetap cedera. Saya melawan 2 orang sekaligus. Untuk keluar dari situasi seperti ini, sudah cukup mengagumkan. Ya, Encik Monroe, kita yang terbaik. Baiklah, tanggalkan baju awak. Saya akan sapukan ubat di belakang awak juga. Kenapa banyak sangat kecederaan? Mari kita pergi ke hospital sekarang. Kalau awak pengsan, tiada siapa yang akan bayar gaji saya. Lihat betul-betul. Ini semua parut lama. Parut lama? Di pejabat, Gregory selalu dinaungi oleh makcik saya. Semua orang di syarikat memandang rendah kepadanya. Jadi dia hanya boleh meluahkan rasa frustrasinya kepada saya di rumah. Budak sial. Ayah, apa yang ayah buat? Apa yang ayah buat? Hak seorang ayah untuk memukul anaknya. Kenapa ayah perlukan sebab? Apa? Awak nak jadi seperti makcik awak dan pandang rendah kepada ayah juga? Hah, budak sial. Awak memang nak kena. Nak kena. Awak berani merenung ayah? Renung ayah lagi. Apa? Awak kasihan dengan saya? Tidak. Saya cuma teringat zaman kecil saya. Zaman kecil awak? Pada masa itu, Frank selalu pukul mak saya bila dia minum terlalu banyak. Dia pukul saya juga. Walaupun mak saya sering melindungi saya, badan saya masih ada luka baru setiap beberapa hari. Lawrence, saya bawa sedikit sup untuk awak. Apa yang awak buat? Awak. Awak apa? Awak tak tahu nak ketuk pintu dulu sebelum masuk ke didikan keluarga Rutherford jelas sia-sia pada awak. Aubrey memang kuba menggoda Lawrence. Oh, Lawrence. Saya nampak awak cedera dalam talian. Saya bawakan awak sup. Tak payah. Kalau dah habis sila pergi. Jangan ganggu kerja saya. Sebenarnya saya datang hari ini nak pinjam seseorang daripada awak. Pinjam seseorang? Saya nak mula penggambaran filem tak lama lagi. Awak tahu saya baru balik ke negara ini. Saya perlukan seorang pembantu. Saya tak percaya orang asing. Jadi, saya nak awak benarkan saya pinjam Aubrey sekejap. Saya? Kerjanya tak banyak pun. Cuma tempah makanan atau pegang payung. Saya akan bayar gaji bulanan sebanyak ini. 5.000? 500.000. Abang, saya sangat berminat untuk belajar. Tolong benarkan saya pergi. Bil perubatan ibu saya macam lubang tanpa dasar. Lebih banyak duit, lebih baik. Baiklah, pergilah. Balik secepat mungkin, selepas film selesai. Terima kasih, Abang. Chick Rutherford. Puan Monroe, ada apa-apa lagi yang perlu saya buat hari ini? Diam, penipu. Awak tak ada hak panggil saya begitu. Apa maksud awak? Jangan buat-buat tak tahu. Awak langsung bukan seorang Bennett. Jangan terburu-buru, belum masanya lagi. Sepupu Encik Monroe, Cik Bennett, kan? Fiona kami akhir-akhir ini banyak tekanan. Tolonglah bersabar dengan dia. Aku rasa babak hari ini kekurangan pelakon tambahan. Pengarah, pelakon tambahan macam mana yang awak perlukan? Seorang gadis muda pun boleh. Aku rasa pembantu awak sesuai sangat. Saya? Tak boleh. Oh, Aubrey. Macam mana awak tahu kalau tak cuba? Tapi kaki saya jadi lemah depan kamera. Tak. Pelakon tambahan dapat bayaran. Oh, ya. Cuma tunjuk muka sahaja. Awak terus dapat 50.000. 50.000? Seriuslah. Duit dalam dunia hiburan senang sangat nak dapat. Saya pergi tukar baju sekarang. Tak payah tukar. Kita boleh mula syuting macam ni. Semua bersedia. Action. Awak si jalang. Cakap yang benar. Chick Bennett, aura kamu langsung tak kena. Kita ambil sekali lagi.
Tapi kamu tak beritahu saya jenis aura apa yang kamu nak. Sejak bila pelakon tambahan banyak sangat cakap? Membuang masa saja. Sama ada buat kerja atau keluar dari sini. Faham? Baiklah, semua sedia? Mula. Siapa bagi kamu kebenaran sentuh dia? Lawrence, apa kamu buat di sini? Kalau saya tak datang, patutkah saya tengok orang luar tampar adik saya? Orang luar? Bukankah Fiona kata dia adalah tunang Encik Monroe? Tepat sekali. Dia habiskan sepanjang hari guna gelaran, Puan Monroe. Tak, itu cuma salah faham. Kami cuma berlakon. Fiona, kamu rasa saya tak boleh nampak kamu sengaja target Aubrey? Encik Monroe, kamu bergurau. Fiona adalah tunang kamu. Jadi macam mana dia mungkin ganggu adik iparnya yang akan datang? Siapa kata dia tunang saya? Saya, Lawrence Monroe. Tiada langsung kaitan dengan Fiona Rutherford. Tunggu, kau ni ada batu dalam kepala ke? Duduk diam je kat sana, biar dia orang pukul kau. Encik Monroe, bagi saya jelaskan. Saya ada sebabnya. Baiklah. Cakaplah. Apa sebabnya? Kalau saya bagi tahu dia sebab duit 50.000 tuh, mesti dia nak letter lagi. Ayah yang suka berjudi, mak yang sakit tenat, lelaki yang hancur. Tunggu, aku yang hancur. Encik Monroe, awak fahamlah kesetiaan saya, kan? Baik, saya faham. Tentang mak awak tu, saya akan pindahkan dia ke pusat perubatan Monroe. Awak tak payah risau pasal rawatan. Pastikan dia gembira je. Yeay, terima kasih. Encik Monroe, dapat bos macam awak memang tuah terbesar dalam hidup aku. Asalkan nenek saya gembira. Sial. Nak curi dia depan-depan mata aku? Wei, kenapa tarik aku lagi? Apa yang tergesa-gesa sangat? Tengok ni dulu. Laporan ujian DNA. Mana awak dapat rambut nenek Monroe tu? Kita dah jejak, Frank. Jadi awak rasa penting ke laporan ni betul ke tak? Apa yang awak rasa akan jadi? Kalau laporan ni muncul kat majlis hari, jadi Puan Monroe? Si sial Aubrey tu akan hilang dari keluarga Monroe buat selamanya. Encik Wood. Lama tak jumpa. Nenek. Puan Monroe Senior. Fiona? Apa awak buat di sini lagi? Lawrence, pasai apa yang berlaku di set tu salah saya. Lawrence, Aubrey, tolong jangan marah dengan saya lagi. Puan Senior, hari ini hari jadi awak. Saya doakan awak panjang umur, murah rezeki. Sora? Aubrey. Maafkan saya, Aubrey. Saya rosakkan baju awak. Saya minta maaf. Fiona, apa sebenarnya yang awak buat? Lawrence, saya betul-betul cuma tergelincir tadi. Macam mana kalau begini? Saya ada bilik kosong di atas. Apa kata awak bawa Aubrey tukar baju? Dia memang tak boleh pakai baju ini lagi. Lawrence, bawa Aubrey naik atas untuk tukar baju. Nenek, kami pergi tukar baju dulu. Pergilah. Aubrey, lepas malam ni, awak takkan hidup macam anak perempuan kaya lagi. Selamat datang semua ke majlis hari. Jadi saya hari ini, saya nak ambil peluang ini untuk umumkan sesuatu yang penting. Anak perempuan saya, anak tunggal Donna Monroe, cucu perempuan tunggal saya, Aubrey Bennett, akhirnya dah dijumpai. Cik Monroe akhirnya dah dijumpai. Dia satu-satunya pewaris kekayaan Donna Monroe, puteri hidup sebenar. Nenek, dia tipu awak. Aubrey bukannya anak Donna langsung. Fiona, apa yang awak cakap nih? Lawrence, dia seorang penipu. Awak dengan nenek dah tertipu.
Frank, kenapa Fiona bawa dia ke sini? Mungkinkah dia tahu sesuatu? Aubrey bukannya anak perempuan kaya? Dia anak si pemabuk nih dengan seorang wanita kampung. Laporan yang saya pegang nih ialah ujian DNA antara Aubrey dengan Puan Monroe Senior. Iya bukti, siapa dia sebenarnya? Fiona. Cik Rutherford, hari ini majelis hari jadi nenek saya. Awak nak menghina keluarga Monroe ke? Sebab itulah saya tak boleh biarkan dia terkebelakang. Atau Cik Bennett. Rasa bersalah? Aubrey, bersedialah untuk dihalau dari keluarga Monroe. Macam mana nih boleh terjadi? Kita ada hubungan darah? Apa yang berlaku di sini? Mungkinkah Encik Monroe dah agak sesuatu? Semua tertulis di sini hitam putih. Aubrey ialah cucu kandung nenek saya. Fiona, apa yang kau nak kata? Tak mungkin, itu mustahil. Kau mesti tersilap. Kau sememangnya salah. Mana mungkin mereka ada pertalian. Tak. Saya sendiri yang ambil laporan nih. Memang tak ada silap langsung. Kalau macam tuh, mesti kau. Kau yang tukar keputusan tuh. Cik Rutherford, kau datang dari keluarga kaya. Tapi saya cuma anak yatim yang dibuang bertahun-tahun. Saya betul-betul tak faham macam mana saya boleh sakitkan hati kau. Kenapa kau nak fitnah saya macam ni? Aubrey, salah saya biarkan kau merana macam nih, dekat majelis hari jadi nenek. Lawrence, saya rasa sangat teraniaya. Jangan menangis. Alamak, Cik Bennett kasihannya. Kena bully dengan orang macam dia. Fiona kan bintang besar, selebriti terkenal. Bully budak perempuan macam tu memang memalukan. Dia selalunya nampak glamor. Siapa sangka dia sejahat tu? Saya nak dedah dia. Ya, dedah dia. Dia patut dikenakan cancel dan dihalau. Senarai hitam dia. Cancel dia. Keselamatan, bawa Cik Rutherford pergi. Jangan, Lawrence. Frank, anak kandung kau ada dekat depan mata kau. Kau tak berani nak kenal dia ke? Tiba-tiba saya lupa. Masih ada masalah dengan Frank. Dia sangat suka duit. Dia pasti akan disogok oleh Fiona. Frank Bennett. Kenapa nama keluarganya sama dengan Cik Bennett? Betul juga, kebetulan yang pelik. Bukankah ayah kandung dengan anak perempuan akan berkongsi nama yang sama? Cepatlah cakap. Cakap yang awak ayah kandung dia. Dan Aubrey itu penipu. Apalagi awak tunggu? Keluarkan orang gila ini dari sini. Lepaskan saya. Frank, awak dah lupa apa yang saya cakap. Kalau awak berani tarik diri sekarang, saya akan panggil pemungut hutang itu untuk jual awak sebahagian-sebahagian. Awak tak boleh buat begitu. Memandangkan awak sangat takut mati, beritahu semua orang yang sebenarnya. Saya dah habis. Kalau Frank benar-benar beri keterangan menentang saya tak ada cara nak bela diri. Fiona, ini majelis hari. Jadi, nenek saya. Apa sebenarnya yang awak buat? Lawrence, saya betul-betul tak tipu awak. Dia yang penipu. Dia tak ada kena-mengena dengan awak atau keluarga Monroe. Sama ada atau tak? Bukan awak yang tentukan. Saya. Baiklah. Saya akan cakap. Cik Rutherford, saya betul-betul tak kenal Aubrey. Kami langsung tak ada hubungan. Cik Rutherford, tolong jangan paksa saya. Apa yang awak merepek nih? Apa yang berlaku? Encik Monroe? Semuanya salah Cik Rutherford. Dia guna hutang saya untuk paksa saya untuk fitnah Cik Bennett. Saya tak ada dendam dengan Cik Bennett. Saya tak nak sakiti dia. Fiona, sekarang dah jadi macam ni. Apalagi yang awak nak cakap? Dia tipu. Saya tak pernah paksa dia. Siapa kata awak tak buat? Awak nak saya tunjuk buktinya? Jangan tipu saya lagi. Saya tak pernah paksa dia pun. Asalkan kau pergi ke majelis hari jadi itu dan cakap kau bapa Aubrey, 500.000 rugi ini jadi hak kau. Kenapa 500.000 J?
Bukankah sepatutnya 1 juta? Lagipun, kalau dia tak mengaku macam mana? Cukuplah cakap kosong. Kalau dia tak mengaku, kau cari cara buat dia mengaku. Kalau kau gagal, saya akan koyakan kau dan jual kat pasar gelap. Dengan saksi dan bukti ada di sini, apalagi nak cakap? Sial kau. Kau ambil duit saya, berani pula kau khianat saya? Mengapi-apikan orang macam tu. Sungguh jahat. Hatinya busuk sampai ke tulang. Lepaskan saya. Aubrey. Walaupun Frank tak berani mengaku kau anak dia, kau tetap bukan anak orang kaya manapun. Lawrence, saya tak sangka Rivermore tak ada tempat untuk saya. Mungkin saya patut balik ke kampung je. Selagi saya ada di sini, tiada siapa berani menghakimi kau. Fiona, saya nak kau minta maaf kat sepupu saya sekarang. Kalau tak, keluarga Monroe akan hentikan semua kerjasama dengan keluarga kau. Kira keluarga Preston sekali juga. Berani kau bully Aubrey? Kalau kami tak ajar kau, kau ingat Aubrey kami tak ada orang belakang dia ke? Aubrey kau? Zachary, dengan kapasiti apapun kau tolong si jalang Aubrey ni? Sudah tentu. Sebagai teman lelakinya. Teman lelaki. Tepat sekali. Tidak lama lagi, nanti saya akan jadi suaminya pula. Zachary, jangan buat hal pada masa begini. Kamu cuma tanda kontrak dengan Lawrence untuk berpura-pura jadi sepupunya, bukan? Apa yang kamu cakap? Saya yang tukar keputusan ujian itu. Saya juga paksa dia rakam audio itu. Kalau kamu tak nak rahasia kamu didedahkan di depan semua orang, ikut saja cakap saya. Apalagi yang kamu tunggu? Kalau saya didedahkan sekarang, saya tak dapat 5 juta itu. Dan saya akan berhutang, ganti rugi, 10 kali ganda dengan Lawrence. Tak, jangan ada orang sentuh duit saya. Lawrence, saya dan Zachary kami benar-benar saling mencintai. Aubrey, cakap lagi sekali. Apa hubungan kamu dengan Zachary? Saya? Alah, abang ipar. Adakah awak terlalu tekanan di kerja akhir ini? Sebab itu ke? Awak dah kurang pendengaran di usia muda begini? Diam. Aubrey, menggoda Lawrence sambil kejar Zachary di sebelah. Tak tahu malu kamu nih. Ayah? Kenapa ayah pukul saya? Kalau ayah tak pukul kamu, kumpulan Rutherford akan bangkrut sebab kamu. Ensik Monroe, Ensik Preston. Anak saya ini kurang ajar. Saya pasti akan ajar dia baik-baik di rumah. Sekarang, ikut saya. Hebat. Memang hebat. Sebenarnya apa yang berlaku antara kamu dengan Zachary? Dia dengan aku. Aku. Aubrey, awak dah lupa apa yang awak janji dengan aku? Aku sedang bercakap dengan Aubrey. Jangan masuk campur. Encik Preston dengan aku. Zachary dengan aku. Zachy dengan aku. Kami sedang bercinta. Awak baru jumpa beberapa kali je. Macam mana awak boleh cakap pasal bercinta? Kenapa dengan Lawrence? Kenapa dia asyik nak sabotaj aku sepanjang hari ini? Aku. Aubrey, aku nak tahu yang sebenar. Aku. Sebenarnya, aku dengan Aubrey jatuh cinta pandang pertama masa kami di hospital. Bukankah awak ada di situ hari itu, abang ipar? Lawrence, betul ke apa yang Zachary cakap tadi? Oh, aku ingat Aubrey takkan setuju. Sebenarnya, korang berdua dah ditunangkan sejak kecil lagi. Ditunangkan? Oh, aku tak sangka korang berdua ada perasaan yang kuat, sesama sendiri. Nampaknya, kita kena masukkan majlis perkahwinan dalam jadual. Ada urusan di pejabat. Aku pergi dulu. Apa lagi yang awak tunggu? Ikut aku. Hari ini, hujung minggu. Awak pembantu aku. Kalau aku kerja lebih masa, awak tak boleh berehat. Hai, Encik Monroe. Kenapa dengan awak hari ini? Pergelangan tangan aku nak patah dah. Aubrey, kenapa dengan awak? Aku. Aubrey? Tengoklah, awak. Bergegas sangat awak keluar. Jaket pun tak ambil. Oh,
Abang ipar, belum pergi kerja lebih masa lagi? Kamu patut berhenti buat teman wanita aku kerja banyak sangat. Dia nampak sangat letih kebelakangan ini. Dia pun dah kurus. Zachary, kenapa dulu aku tak perasan yang kamu degil sangat? Wei, mana boleh cakap macam tu? Tak bolehkah aku datang jumpa teman wanita aku? Cakap je. Jangan sentuh dia. Abang ipar, saya. Jangan panggil aku abang ipar. Baiklah. Lawrence, aku ingat kamu. Bukan jenis yang suka campur tangan. Jadi kenapa kamu sensitif sangat pasal percintaan adik kamu? Atau mungkin adik yang ini bermakna lebih untuk kamu? Mengarut. Aku tak nak bazirkan masa dengan kau. Macam mana kamu dapat rakaman itu? Sebab aku pandai. Chick Rutherford, jangan marah sangat. Ini semua salah aku. Awak akan bayar untuk ini. Why, Chick Rutherford? Frank, Siapa awak? awak tak payah tahu. Ikut saja apa yang aku cakap. Dan awak boleh tulis apa-apa jumlah yang awak nak dekat sini. Tapi Fiona, Keluarga Rutherford tu tak payah risau. Memandangkan awak dah tahu siapa aku sebenarnya, kenapa tolong aku rahasiakan? Sebab aku suka awak. Lawak itu tak langsung kelakar. Siapa yang bergurau dengan awak? Saya jatuh cinta pada awak pada pandangan pertama semasa kita di hospital. Sayang, memandangkan saya membantu awak dengan kebaikan yang besar, biar saya cium awak. Aku... Bergurau saja. Saya tahu. Bagaimana awak boleh sukakan saya? Mak saya mendesak saya untuk berkahwin, jadi saya gunakan awak sebagai pelindung. Ianya mudah sahaja. Asalkan awak membantu saya menangani tekanan perkahwinan, saya akan simpan rahasia awak. Bagaimana? Ianya mudah. Setuju. Gembira berurusan dengan awak. Saya akan keluar sekarang. Baik. Alamak, saya tak percaya seorang pelakon wanita terbaik akan buat sesuatu seperti ini. Betul lah. Saya tahu, bintang yang dibayar tinggi itu tak baik. Fiona, keluar dari industri hiburan. Aubrey, ianya semua salah awak. Saya akan buat awak bayar untuk ini. Muka awak masih sakit? Saya tak sengaja pukul awak. Cuma keluarga Monroe dan Preston. Memang tak boleh kita sentuh. Tapi ayah nak tengok je anak sendiri dibuli. Salah ayah yang tak berkuasa, tak dapat lindungi anak sendiri. Ayah, apa yang berlaku hari ini bukan salah ayah. Salah perempuan jahat tuh, Aubrey. Saya nak buat dia bayar. Fiona, lepaskan saja. Awak tak boleh lawan dia. Tak boleh lawan? Bila saya kawin dengan Lawrence dan jadi Puan Lawrence, saya akan perlahan-lahan seksa dia. Tapi Ensik Monroe dah kata, dia dah batalkan pertunangan dengan keluarga Rutherford. Macam mana awak nak kawin dengan dia lagi? Alah, ayah, saya tahu. Syarikat kita ada masalah sejak kebelakangan nih. Tapi kalau saya boleh masuk keluarga Monroe, semua masalah boleh selesai dengan senang. Baiklah, baiklah. Ikut suka hati awak lah. Encik Monroe, awak masih belum tidur? Kalau awak tak perlukan apa-apa, saya nak pergi tidur. Saya sangat penat. Kenapa awak tidur waktu siang? Dan... keluar dengan teman lelaki awak? Awak nampak sangat gembira. Encik Monroe, apa maksud awak? Apa maksud saya? Cinta pada pandangan pertama. Tarikan bersama. Aubrey, kenapa saya tak tahu sejak bila awak jadi rapat dengan Zachary? Bukankah saya dah suruh awak? Jauhi, Zachary. Awak baru sahaja abaikan semua yang saya cakap. Saya
saya beri awak satu peluang terakhir. Asalkan awak beritahu yang sebenarnya tentang apa yang berlaku hari ini, saya boleh lepaskan. Selain itu, saya akan beri awak bonus. Bonus? Jack, tiada had, isi sendiri. Kenapa awak tak cakap awal-awal? Sebenarnya, dia dengan saya cuma. Tunggu, Ada apa-apa lagi, Encik Preston? walaupun kita dah capai persetujuan, untuk elak perkara ini terbongkar, jangan beritahu sesiapa tentang perkara ini, termasuk Lawrence. Encik Monroe pun tak boleh. Beritahu Lawrence? Atau biar Frank ganggu mak awak? Pilihlah. Zachary, baru sahaja buat saya rugi besar. Apa yang Zachary cakap tuh sebenarnya betul. Dia dengan saya cinta pada pandangan pertama. Tarikan bersama. Aubrey, saya bawa awak ke sini untuk nenek, bukan untuk jatuh cinta. Awak lupa syarat kontrak tuh. Kontrak apa? Lawrence, kontrak yang awak sebut tuh, apa dia? Saya percaya. Saya pernah dengar kamu semua sebut sebelum ini. Lagipun, semuanya berjalan lancar. Lawrence, kenapa tiba-tiba marah? Mana mungkin saya marah dengan Aubrey? Dia sepupu saya. Betul, Nenek. Dia cuma tanya, saya pasal bercinta dengan Zachary. Kamu belum jumpa ibu bapaknya lagi. Mana boleh dikatakan bercinta? Sekarang, itu tak betul lah. Anak muda percaya kepada percintaan bebas. Tak payah jumpa ibu bapak dulu. Tepat sekali. Sepupu saya nih ketinggalan zaman. Apa kamu cakap? Jaga cara kamu cakap dengan sepupu kamu. Tapi saya... Lagi satu, hari itu dekat party hari jadi saya, kamu pergi terburu-buru. Saya belum selesai dengan kamu lagi. Sekarang kamu pula nak menegur sepupu kamu. Lagi satu, apa namanya, kontrak ke. Kamu dengan Aubrey, ada sesuatu kamu sorok dari saya? Oh, Nenek. Zachary ajak saya tengok wayang. Boleh tak tolong saya pilih baju cantik? Sudah tentu. Nenek suka tengok kamu pakai baju cantik. Jom kita pergi. Oke. Bila saya pernah bagi kebenaran kepada kamu untuk keluar dengan Zachary. Lepas. Lawrence. Nenek. Lepas. Lawrence, ada apa dengan kamu? Lepas. Puan Monroe Senior, Encik Monroe. Anak perempuan saya dengan saya datang minta maaf. Puan Monroe Senior, Encik Monroe. Saya bawa anak perempuan saya untuk minta maaf. Kamu orang Rutherford tak tahu adab. Dan kamu memang berani sangat. Lepas buat kecoh macam tuh. Kau masih berani nak jejak kaki ke rumah Monroe. Betul, cakap Encik Monroe. Semasa majelis hari jadi itu, semua salah kami. Kalau dah tahu salah, pergilah. Jangan kotorkan tanah Monroe. Steward, hantar mereka keluar. Encik Monroe, semua salah saya. Saya gagal didik anak perempuan saya. Saya tahu kami buat awak tak senang hati. Salah saya. Patutlah mereka kaya. Mereka memang tak tahu malu. Mari sini. Oh, hai. Kau dah gila ke? Nak buat saya rasa bersalah. Saya tahu apapun saya buat salah. Tapi Puan Monroe, boleh tak beri kami satu peluang untuk betulkan keadaan? Biar saya secara rasmi minta maaf pada Puan Monroe Senior. Lawrence, mereka nih... Tak payah. Hei, nak pergi ke tak? Tak pergi, saya panggil polis. Semua salah saya. Saya ingat Cik Donna memeluk saya waktu saya kecil. Tapi, saya layan anak dia macam nih. Puan Monroe Senior, awak tahu Cik Donna orang yang paling baik hati. Kalau dia tahu pasal nih, dia pasti akan maafkan saya kan? Betul cakap kau. Donna tuh orang yang paling baik hati di dunia. Baiklah. Kamu bangunlah. Nenek. Memandangkan, kau dah cakap macam tu, saya akan cakap bagi pihak Lawrence. Dan lupakan perkara ni. Terima kasih, Nenek. Dengan cawan wine pertama nih, saya nak minta maaf pada Aubrey dulu. Saya dah buta sepenuhnya. Tak sangka, saya sangka identiti awak.
Memandangkan nenek dah cakap, maka perkara ini kita lupakan saja. Aubrey, jangan tergesa-gesa. Aku buat arak buah ini khas untuk kau. Ia manis dan alkoholnya rendah, sesuai untuk perempuan. Cobalah. Memang manis. Beri Aubrey minuman rendah alkohol. Sejak bila kau baik hati? Lawrence, dengan kata begitu, kau nak kata aku dah ubah arak itu. Berdasarkan rekod kau ya. Aku minum untuk dia. Aku dah agak. Lawrence dan Aubrey tak pernah maafkan aku. Lupakanlah. Aku cuma beremosi saja. Salah aku sendiri. Aku yang patut dipersalahkan. Karena biarkan anak aku merendah diri di sini tanpa memenangi sesiapa. Akulah yang bersalah. Ayah, jangan salahkan diri. Ini kekurangan aku sendiri. Sayang, Ayah, Baiklah, baiklah. Aku minum, oke? Kau puas hati sekarang? oh, aku dah agak. Aubrey, kau sama seperti Cik Donna, orang yang paling baik hati. Minum lagi. Puan Monroe Senior, Lawrence. Aku bawa Aubrey ke bilik atas untuk rehat. Aku turun semula nanti. Kalau begitu, jaga baik-baik Aubrey. Yom. Masuk. Kau pasti dia mabuk. Dia pengsan sepenuhnya. Teruskan. Nasib baik kau. Jangan lupa ambil banyak gambar. Faham. Aubrey, oh Aubrey. Kalau Lawrence dan Zachary nampak kau dengan lelaki asing tidur sekatil, tengoklah macam mana kau nak menggoda mereka nanti. Kenapa Fiona belum balik lagi? Fiona kan kecil je orangnya. Dia mungkin tak larat nak angkat Aubrey. Ada sesuatu yang berlaku? Nenek, aku nak pergi tengok atas. tunggu, Encik Monroe. Jangan tergesa-gesa. Fiona mungkin kecil, tapi dia cukup kuat. Awak tak payah risau pasal dia. Kau berani halang aku? Ke tepi? Encik Monroe. Lawrence, Aubrey. Dia. Apa kau buat Katia? Tak, bukan aku. Aku terima panggilan telepon. Lepas tu aku nampak dia dengan seorang lelaki asing berguling-guling atas katil sama-sama. Apa dah hadikat Aubrey? Apa? Lelaki asing? Aku cuba halang dia, tapi Aubrey jerit kat aku dan halau aku keluar. Aku tak tahu nak buat apa. Bilik mana? Sekarang. Bawa aku pergi sana sekarang juga. Tapi dia sedang bersama lelaki itu sekarang. Cukup dengan lakonan tu. Sejak kau tukar minuman tadi, aku dah tahu ada sesuatu tak kena. Aku tak sangka. Kau betul-betul berani sentuh dia di depan mata aku. Aku tak buat. Encik Monroe. Mesti ada salah faham. Cakap satu perkataan lagi, dan aku bukan saja akan patahkan leher kau. Aku akan buat keluarga Rutherford bayar dengan nyawa kau. Aubrey. Teruskan, jeritlah. Tadi bukannya awak seronok ke? Kenapa berhenti? Aubrey. Apa sebenarnya yang berlaku? Hei, sayang. Saya dah sampai. Hahaha. Apa benda ni? Awak. Awak? Saya dah ingat sekarang. Awak kenal saya? Awak dari rumah sebelah Pak Cik Clark, babi tu.
Berani awak panggil saya babi? Awak ni nakal betul. Babi tak patut berkeliaran. Miss Rutherford, tolong saya. Cepat lepaskan saya. Lepaskan awak, saya ikat simpulan kaki babi. Bagi saya beritahu awak takkan kemana-mana hari ini. Saya. Awak dah sampai. Macam mana perasaan awak? Saya rasa sangat baik. Mr. Monroe, macam mana prestasi saya hari ini? Selain daripada kontrak tu, boleh tak awak bagi saya bonus? Saya akan bagi awak sebanyak yang awak nak. Kenapa Aubrey sebut pasal kontrak tu lagi? Dan kenapa dia panggil awak Mr. Monroe? Baiklah, Ini, mungkin dia dah biasa panggil aku macam tu dekat pejabat. Macam mana dengan kontrak itu? Kamu berdua. Terima kasih, Encik Monroe. Untuk bonus besar nih. Aku betul-betul bersyukur. Nanak, Aubrey dah minum terlampau banyak. Keutamaan sekarang ialah bawa dia balik rumah untuk sedar. Baiklah, bawa Aubrey balik rumah untuk berehat. Faham. Awak lagi. Lawrence, aku boleh terangkan. Gerak. Aku tahan awak sebab keluarga Rutherford. Tapi awak berani rancang nak jatuhkan Aubrey. Memandangkan dah jadi macam ni. Awak tak payah jadi bintang lagi. Keluar dari Rivermore dengan ayah awak, Ki. Tak. Macam mana boleh jadi macam ni? Aubrey sepatutnya dipermalukan. Lepas tu reputasi dia akan musnah. Ayah, kita dah buat persediaan rapi. Macam mana nih boleh terjadi? Awak berani tanya, kalau bukan sebab awak, kita takkan ada dalam kancah ni. Ayah mesti ada jalan keluar kan? Ayah. Aku dah tak ada apa-apa. Dari hari ini, awak bukan anak aku lagi. Ayah? Awak bodoh ke? Awak minum sebab Fiona suruh je. Fiona? Shh, ini rahasia kita. Kita tak boleh bagi tahu dia. Perlahankan suara awak. Kenapa aku kena diam? Aku tak nak diam. Awak dah minum terlampau banyak. Aku tak sangka ciuman boleh rasa sebaik ni. Encik Monroe, bagi aku cium awak sekali lagi. Bangun. Buka mata awak dan tengok siapa aku. Awak anjing ke? Siapa peduli apa aku? Aku nak cium awak sekarang. Sekarang apa? Encik Monroe. Aku suka awak. Apa? Aku suka awak. Walaupun awak panas baran dan awak sangat kejam. Baiklah, maafkan aku, sebab menyusahkan awak. Tapi awak sangat kacak dan awak sangat pemurah pada aku. Awak sanggup cedera dalam pergaduhan demi aku. Tambahan pula, dada awak besar. Tapi, awak langsung tak suka aku. Siapa kata aku tak suka awak? Kenapa awak ada kat katil aku?
Hai, lepas semua nih. Awak rasa kenapa? Aku, Aubrey, dah bangun ke? cepat. Tutup mata awak. Aubrey, bunyi apa tuh, Aubrey? Awak oke ke? Saya oke, Nenek. Saya sedang pakai baju. Cepat pakai. Kejap-kejap. Cepatlah. Kalau macam tuh, saya masuk ya? Nenek. Aubrey, bukannya awak cakap awak sedang pakai baju tadi? Kenapa masih tidur lagi? Nenek, saya minum banyak semalam. Saya cuma nak tidur sikit lagi. Jangan minum banyak sangat lain kali. Tak baik untuk awak. Saya tahu, Nenek. Mengantuknya saya. Nenek, saya nak tidur sikit lagi. Saya tak hantar Nenek ya. Baiklah, saya biarkan awak tidur. Bunyi apa tadi? Bunyi apa? Nenek, mesti Nenek dengar salah. Saya dengar ada orang batuk dalam selimut. Tak ada sesiapa pun di sini. Nenek, cuma tekak saya rasa serik sahaja. Nenek, saya tak sihat. Boleh tak tolong cari dokter untuk saya? Baik, baik. Nenek pergi sekarang. Nenek pergi. Habislah nyawa aku. Hampir sahaja jadi skandal keluarga. Kita pun bukan ada pertalian darah. Skandal keluarga? Skandal keluarga apa? Hai Aubrey, saya datang melawat awak. Baiknya hati. Aubrey, awak oke ke? Oh, saya dah oke sekarang. Orang muda cepat sembuh. Ini untuk saya ke. Sudah tentu, awak kan teman wanita saya. Terima kasih. Encik Preston, sandiwara tak payah sampai begitu realistik. Oh, saya faham. Lain kali saya belikan awak bunga melur. Boleh? Jangan marah. Baik. Jasmine, macam mana awak tahu saya suka bunga melur? Kerja awak dah siap ke? Awak nak menggoda di sini? Awak buat apa? Kami dah bercinta dan kami dah bertunang. Awak pun nak campur tangan juga. Tentu sekali. Nenek suruh saya jaga dia. Jadi semestinya saya nak campur tangan. Saya abang dia. Awak sepupu dia. Apapun, saya tak akan benarkan awak berdating hari ini. Sejak bila awak yang buat peraturan? Aduh, korang berdua buat apa? Korang nak cabut lengan saya ke? Lepas. Lepas. Awak dengar dia cakap, lepas. Awaklah yang patut lepaskan, sepupu. Hei, cukuplah. Kita semua keluarga. Semua tarik-menarik ni tak elok dilihat. Lawrence, lepaskan. Nenek. Aubrey dah besar sekarang. Sebagai sepupu yang lebih tua, awak ni terlalu overprotective sikit. Dengar cakap nenek. Biar Aubrey dengan Zachary pergi berdating. Macam mana dengan awak, Aubrey? Awak nak tinggal atau ikut dia? Saya. Lawrence, sejujurnya, ada sesuatu yang saya sangat ingin tahu. Memandangkan korang berdua sangat rapat, kenapa ambil masa lebih sedekat untuk cari Aubrey? Sebaliknya, awak tunggu sampai nenek sakit teruk, baru bawa dia balik. Secara tiba-tiba. Awak pasti? Dia anak Cik Monroe yang sebenar? Tidak. Kita tak boleh biarkan Puan Monroe tahu kebenarannya. Lawrence, saya dan Zachary sudah ada rancangan. Jangan risau. Baguslah. Oh, dia dah besar sekarang. Nampaknya perkahwinan dah dekat je. Selamat tinggal, nenek. Jom pergi. Ensik Monroe, nenek masih di atas. Kalau awak buat macam ni, dia akan jadi curiga. Awak tak dibenarkan keluar dengan dia. Tapi saya... Lawrence, awak pasti nak buat ni. Aubrey ialah sepupu kandung awak. Zachary, awak tahu sesuatu? Memandangkan dah macam tu, saya tak takut nak beritahu awak. Aubrey langsung tak ada kena-mengena dengan keluarga Monroe. Dan awak, dari sekarang, jangan dekat-dekat dengan dia. Yang patut jauhi Aubrey ialah awak. Saya dah bandingkan DNA Aubrey dengan nenek. Dia
tak boleh dinafikan ialah cucu kandung keluarga Monroe. Kau dah gila ke? Aubrey itu orang yang aku ambil dari jalanan je. Macam mana dia boleh ada kaitan dengan nenek aku? Lagipun, sepupu aku alah kepada makanan laut. Aubrey langsung tak ada reaksi. Gen manusia boleh berubah apabila usia meningkat. Kalau kau tak percaya aku, maka kau patut percaya ini. Aku dah lama mengesyaki Aubrey sebenarnya siapa. Aku sengaja ambil sehelai rambutnya untuk buat perbandingan DNA. Oh, betul. Masa itu ibu, angkat Aubrey. Sakit tenat. Elo? Aku perlu buat ujian DNA. Jadi, kau dah menyangka aku sejak dulu lagi. Maksudnya, laporan ini betul ke? Ya. Ini tak mungkin betul. Zachary, apa gunanya memalsukan laporan macam ni? Tepat sekali. Encik Monroe kata, sepupunya diculik semasa kecil. Tapi setakat yang aku ingat, aku selalu tinggal dengan ibu bapak aku. Itu tak masuk akal. Mungkinkah kau hanya ingat perkara selepas umur 8 tahun? Ya, ibu aku kata ketika aku berumur 8 tahun, aku sakit teruk. Aku tak ingat apa-apa sebelum itu. Sebab tahun itulah kau diculik. Itu mustahil. Macam mana boleh jadi di? Lawrence, Ensek Monroe, aku harap kau akan menghormati batasan dan menjauhi kakak kau sendiri. Aku cuma nak cari duit untuk bayar rawatan mak aku. Lawrence, berani kau hina aku macam ni? Ensik Monroe, aku sayang awak. Kenapa? Kenapa mesti Aubrey? Cakap. Encik Monroe, awak kena tengok ni. Pengerusi Monroe dah balik ke pejabat perakaunan lagi. Kami tak boleh halang dia. Dia dah ambil berpuluh-puluh juta. Dalam masa 2 bulan, awak keluarkan 30 juta tunai. Gregory, awak sebenarnya nak buat apa? Aku bapa kepada CEO kumpulan Monroe. 30 juta je, bukan apa-apa pun. Rasa banyak sangat ke? Kalau macam tu, bagi aku, saham dona. Aku janji, tak akan sentuh duit dalam akaun. Awak dah lupa ke? Awak dah lupa, nenek dah beri amaran. Kalau awak cuba lagi nak kejar dividen keluarga Monroe, dia akan halau kau keluar dari keluarga buat selamanya. Si tua bangka tu. Aku anak lelaki tunggal di. Bila dia mati, aku tetap akan dapat harta pusaka. Nenek tak beritahu awak ke? Dalam wasiat dia, tak ada apa-apa untuk awak. Apa awak cakap? Kalau awak tak nak hilang dividen yang awak ada sekarang, dan dapat langsung tak ada apa-apa, aku syorkan awak berkelakuan baik. Kau ni Lawrence. Patutnya aku tak pernah biar kau masuk ke dalam keluarga Monroe. Encik Monroe, awak okey ke? Macam mana dia boleh layan anak kandung sendiri macam tu? Dia memang dah keterlaluan. Apa awak cakap? Saya cuma mengarut je, mengarut. Cakap. Saya cakap, macam mana dia boleh layan anak kandung sendiri macam tu? Dia memang dah keterlaluan. Patutnya, aku tak pernah biar kau masuk ke dalam keluarga Monroe. Anak kandung? Ensik. Lawrence, awak dah balik. Haha, tak ada kerja lebih masa di pejabat hari ini. Oh. Awak okey ke? Aku okey je. Kuma. Air ni sebenarnya sedap juga. Betul. Air ni memang berkualiti tinggi.
Kenapa korang semua berdiri? Duduklah. Nenek, bukankah nenek suruh saya tolong pilih baju? Bila saya cakap macam tu, Nenek cakap masa tuh. Dah lupa ke? Tak, saya tahu ada beberapa kedai baju yang cantik. Saya bawa nenek pergi pilih. nak pergi mana lewat-lewat ni? Hai, jomlah nenek. Ayuh. Saya perlu buat ujian DNA. Awak kena bakar ke? Saya ada. Saya oke je. Maaf, Encik Monroe. Saya keluar dulu dan uruskan nih. Keputusan macam mana? Dah keluar ke? Cik Bennett dan Puan Monroe Senior memang ada pertalian darah. Apa? Macam mana boleh jadi? Mungkinkah ada kesilapan? Encik Monroe, sila percayakan profesionalisme hospital kami. Keputusan ini sememangnya tepat. Macam mana dia boleh jadi cucu perempuan nenek? Oh, Tuhanku. Encik Preston ni sungguh romantik. Wah, romantiknya. Ya, Kenapa bising sangat waktu kerja? Encik Monroe, tepat masanya awak datang. Suruh dia kata ya pada Encik Preston. Kata ya. Kata ya, untuk apa? Aubrey, kawinlah dengan aku. Katakan ya. Katakan ya. Zachary, bangun dulu. Kita bincang nih bila balik rumah nanti. Sejak aku kecil lagi, aku dah sayang kat awak. Dalam pandangan dan hati aku, hanya awak seorang yang ada. Kahwin dengan aku, boleh tak? Encik Preston bukan saja kacak tapi juga sangat romantik. Dia ni bertuah sangat. Cepatlah katakan ya. Katakan ya. Katakan ya. Encik Monroe. Patutkah saya setuju untuk kawin dengannya? Cik Bennett dan Puan Monroe Senior memang ada pertalian darah. Perkahwinan itu urusan awak sendiri. Jadi buat keputusan sendiri. Encik Monroe marahkah? Kenapa dia nak pergi? Sepupu? Kebetulan sekali. Siapa tuh? Encik Monroe, saya ikut arahan Encik dan semak rekod setiap bayi baru lahir dari tahun Encik dilahirkan. Cuma, Punca saya tak ada kan? Bahkan, rekod bersalin pun tak wujud. Encik tahu sesuatu. Cuma gerak hati. Tanpa bukti, saya tak boleh pastikan. Encik nak semak hospital lain. Tak payah, tapi saya nak minta tolong Encik jalankan ujian DNA lagi. Sejujurnya, Encik Monroe, sekarang Encik dah capai kedudukan ini. Kenapa perlu obses dengan kebenaran? Tak. Kebenaran itu penting bagi saya. Adiknya baru sahaja dapat lamaran. Kenapa sikap begitu? Apa? Mak saya dah sedar? Doktor, bagaimana keadaan ibu saya? Dia hanya ada 3 bulan lagi. Keluarga perlu luangkan masa sebanyak mungkin bersamanya. Aubrey, kau dah sampai. Mak, Akhirnya, saya akan bebas dari semua ini. Selama ini, saya cuma jadi beban kepada kau. Mak, jangan cakap macam tu. Saya akan cari dokter yang boleh selamatkan Mak. Budak bodoh. Saya tahu keadaan badan saya sendiri. Saya memang tahu. Sebab saya panggil kau ke sini hari ini adalah untuk beritahu kau tentang asal-usul kau yang sebenar. Kau bukan anak kandung saya dan Frank. Dulu, bila saya tahu Frank dah jual anak perempuan saya secara senyap-senyap, saya sangat sedih. Saya pernah terfikir nak bunuh diri. Apa dah jadi? Kenapa kau tercedera teruk sangat? Tolonglah, saya merayu, selamatkan anak saya. Sesiapa, ada orang nak bunuh saya. Tolonglah,
Jangan risau, saya ada di sini. Tak ada siapa akan sentuh kau. Mari, kita balik rumah. Saya akan pastikan kau dan anak perempuan kau dijaga. Mari, kita pergi. Saya takkan dapat bertahan. Saya merayu. Saya merayu. Saya merayu supaya selamatkan anak saya. Tolonglah. Selamatkan dia. Kemudian, bila saya bawa kau pulang, Frank tak setuju. Hanya selepas saya berjanji untuk bayar hutang judi dia. Barulah dia benarkan kau tinggal. Sejujurnya, selama ini, saya memang nak beritahu kau tentang latar belakang kau yang sebenar. Mark, ini teman lelaki kau ke? Puan Bennett. Dalam hidup saya ini, saya tak ada impian lain. Saya cuma nak tengok kau dah stabil sebelum saya tutup mata. Barulah saya boleh pergi dengan tenang. Zachary, jom kita kahwin. Awak serius? Aku tak nak mak aku rasa kesal bila dia dah tiada. Lagipun, awak yang ajak aku kahwin cuma nak elak keluarga awak daripada paksa awak kahwin. Apa kata kita cuma? Aku ajak awak kahwin, sebab aku memang suka awak. Lawrence? Nenek suruh awak balik. Lawrence, awak buat apa? Keluarga Monroe tak cukup baik untuk awak. Awak sangat tergesa-gesa nak terjah masuk ke dalam perkahwinan. Ini hal aku sendiri. Tak ada kena mengena dengan awak. Janganlah terlalu melulu. Dan kahwinkan diri awak, sebatu. Oke, aku sedang siasat beberapa perkara. Tak lama lagi, aku akan tahu kebenaran tentang apa yang berlaku dulu. Hakikatnya ibu kandung aku memang Donna Monroe. Terima sajalah. Lawrence, kita cuma boleh jadi adik-beradik. Terima? Aku tak peduli. Selagi awak belum kawin, awak tetap kena dengar cakap aku. Tapi Ma, aku udah nak meninggal. Aku tak nak dia pergi tanpa ketenangan. Aubrey aku adalah pengantin paling cantik di dunia. Aku nak tengok kalau nampak betul ke tak dekat cermin. Awak nampak sangat cantik dengan gaun pengantin ni. Lawrence? Apa pasal Lawrence? Saya cakap awak nampak sangat cantik. Oh, maksud awak cantik. Hai. Saya serahkan pada awak. Tukar semua yang dia pakai. Cik. Maafkan saya. Apa yang awak cakap tadi? Gaun pengantin ni pun sangat sesuai dengan awak. Awak nak cuba pakai? Baiklah. Terima kasih. Sila ikut sini. Gelang ni yang awak bagi dulu. Masa awak berusia 8 tahun. Sejak detik itu, aku dah putuskan nak kahwin dengan awak je. Tak penat ke awak buat benda sama setiap kali? Aku takkan penat nak bersama dengan awak, Zaki. Bagi tangan awak. Sekarang awak dah pakai. Gelang aku, awak cuma boleh jadi pengantin aku. Tapi awak yang cakap dulu nak kahwin dengan aku. Awak nak mungkir janji ke? Aku dah siasat pasal yang awak sebut tu. Jangan lambat bila sampai masanya. Awak jumpa. Macam mana? Tepat macam yang awak sangka. Aku dah agak. Bagus. Bonus akhir tahun awak akan digandakan. Tunggu, Encik Monroe. Nak pergi mana? Nak pergi kacau majlis perkahwinan. Sekarang, sila, pengantin lelaki dan perempuan, tukar cincin anda. Baiklah. Saya doakan kalian berdua bahagia. Aubrey Bennett.
Awak tak boleh kawin dengan dia. Awak hanya boleh kawin dengan saya. Saya tak akan benarkan awak kawin dengan orang lain. Encik Monroe, apa yang awak cakap nih? Awak adalah sepupu Aubrey. Jadi apa? Saya kata tak, dan maksud saya tak. Lawrence, hentikan omong kosong ini. Celaka kau. Apa yang awak cakap nih? Ini adalah perikatan antara keluarga Monroe dan Preston. Betulkah awak nak hancurkan semuanya sebelum awak puas hati? Berapa banyak saham yang awak pegang dalam kumpulan Monroe? Baik urusan kumpulan maupun urusan pribadi saya, bukan hal awak. Awak dah gila. Berani awak pukul ayah sendiri? Awak masih ingat saya ni budak 3 tahun ke yang awak boleh pukul dan marah bila-bila masa awak suka? Lawrence, tadi awak kata Aubrey patut kahwin dengan siapa? Awak dah dapat tahu sesuatu kan? Nenek, saya nak kahwin dengan Aubrey. Apa? Awak gila. Dia sepupu awak. Ini sumbang mahram. Saya pun bukan anak Monroe. Jadi mana boleh jadi sumbang mahram? Apa yang berlaku? Bukan Monroe. Apa maksud Encik Monroe tu? Ini. Semua, hari ini, saya di sini untuk membuat satu pengumuman. Saya, Lawrence Monroe. Bukan anak kandung Gregory Monroe. Ya Tuhan, CEO Monroe Group sebenarnya tak ada kaitan darah dengan keluarga Monroe? Drama keluarga kaya yang biasa. Tahap kekeliruan ni memang tak masuk akal. Lawrence Monroe bukan Monroe? Itu logik. Dengan gen dia, tak mungkin boleh mutasi jadi muka macam Lawrence. Awak merepek. Saya merepek? Jamie. Yang ini ialah diagnosis perubatan awak. Ia kata, awak tak boleh dapat anak. Yang ini ialah sijil pengambilan anak angkat saya. Dan yang ini ialah laporan ujian DNA kami. Fakta-fakta semua dah ada di depan kita. Apalagi yang awak nak kata? Siapa sangka yang Gregory rupanya mandul. Saya tak pernah terfikir pun. Ya Tuhan, patutlah. Macam mana orang gagal macam dia boleh besarkan jenius perniagaan macam Encik Monroe? Saya ingatkan ini kes pokok tak elok berbuah manis. Pokoknya memang tak elok, tapi malangnya buah tu pun bukan dia punya. Ini palsu. Semua ni palsu. Lawrence, saya dah besarkan awak lama. Ni caranya awak layan saya? Awak? Cukup, Gregory. Sekarang keadaan dah sampai macam ni. Ada beberapa perkara kita tak patut sembunyikan dari budak tu lagi. Bertahun-tahun lalu, Donna yang menggunakan bukti ini untuk bawa Lawrence pulang. Sayangnya, dia tak sempat lihat Lawrence membesar. Makcik aku pun tak pernah lihat aku membesar, sebab dia mati terlalu muda. Aku rasa aku kena ucap terima kasih pada ayah aku untuk itu. Apa maksud kau? Waktu itu, untuk rampas kawalan saham syarikat, dia upah Samseng untuk bunuh Donna dan anak perempuannya. Apa? Lelaki yang bunuh ibu kandung aku. Ialah Gregory. Ketika Chick Monroe hampir-hampir mati, dia bertuah jumpa ibu angkat Aubrey. Itulah caranya dia terselamat. Manakala kau, sambil kau beritahu dunia Aubrey diculik, kau juga terus cari peluang untuk bunuh dia. Kalau bukan kerana ibu angkat Aubrey lindungi dia habis-habisan, Aubrey yang kita lihat hari ini takkan berdiri di sini. Kau fitnah aku. Ini berlaku lama dahulu. Siapa boleh buktikan aku yang buat? Encik Gregory, Lawrence ini lelaki yang sangat teliti. Tanpa bukti, dia tak akan cakap perkara macam ni. Ini hal keluarga Monroe. Bukan hal kau. Waktu itu, untuk dapatkan kawalan syarikat, kau sanggup sampai jual rahasia teras Monroe Group kepada Preston Group. Tapi, Preston Group enggan bersekongkol dengan kau. Jadi, kau putuskan untuk sasarkan kakak kau sendiri. Semua ini ialah buktinya. Kalau ayah aku bukan orang yang begitu berintegriti waktu itu, Rivermore, mungkin tak ada Monroe Group hari ini. Hai binatang. Dulu,
Awak tak boleh ada anak. Awak menangis dan merayu-rayu nak dapatkan anak. Donna lah yang tolong. Dia buat semua yang dia boleh untuk bantu awak ambil anak angkat, Lawrence. Dia sampai lindungi awak habis-habisan dalam syarikat. Tapi awak, macam mana awak boleh buat begini pada dia? Mak, biar saya jelaskan, Mak. Jelaskan, Kat Polis. Encik Monroe, awak adalah suspek dalam kes upah bunuh dan jenayah keuangan. Sila, ikut kami. Lawrence, pengkhianat yang tak tahu bersyukur. Berani awak panggil polis nak tangkap ayah awak sendiri. Awak akan masuk neraka. Budak tak tahu bersyukur. Hai binatang, patutnya saya tak pernah besarkan awak. Perkawinan ini masih diteruskan ke? Zachary, terima kasih untuk hari ini. Hei, jangan ucap terima kasih. Kalau bukan sebab Aubrey, saya takkan berani ambil risiko dibunuh oleh ayah saya. Untuk dapatkan data nih untuk awak. Korang berdua, apa yang berlaku? Lawrence, korang berdua adik-beradik, ini tak ada gunanya. Apa kata kalau saya cakap? Saya sebenarnya bukan Monroe. Awak tahu tak apa yang awak cakap nih? Semua jawaban ada dalam file nih. Tapi saya masih perlukan awak, tolong saya dapatkan beberapa data yang saya tak boleh akses. Nampak muka awak yang sedih, sangat masa. Awak sedang cuba pakai baju pengantin? Saya tahu saya dah kalah. Awak kena sentiasa layan Aubrey dengan baik. Kalau tak, saya akan ambil dia dari awak bila-bila masa. Jangan risau. Awak tak akan dapat peluang tuh. Aubrey, sudikah awak kawin dengan saya? Saya sudi. Bagus. Hebat. Bersama. Mereka memang jodoh yang ditentukan syurga. Ini sungguh manis. Alamak. Cium dia.